kosong. Okey, kosong tu masih subset untuk B. Satu lagi, 2 lah. Sebab 2 ada di dalam B. 3 tidak termasuk dalam subset B sebab 3 ada dalam set G. Alright. Now, here's the question. Let's just say tiba-tiba, kalau soalan ni kita ubah sikit. Okay, kita ubah sikit soalan ni. Let's just say instead of dia minta set B, dia minta set G. Okay. Kalau dia minta set G, bermaksud semua yang ada. So, jawapan dia yang ni lah. Subset. First kosong, kosong tu boleh jadi dalam set G. 2 sahaja sebab 2 ni masih dalam G. 2 sahaja boleh, 3 sahaja boleh, 2 dan 3 sekalipun boleh. Okay, so D akan jadi subset untuk G. Kalau G lah. Disebabkan ini minta B, so B lah jawapannya. Alright. Okay. So nombor 3. Antara nombor berikut, yang manakah salah? That's the question. Salah apabila nombor itu dibundarkan kepada 2 angka bererti. Salah apabila dibundarkan kepada 2 angka bererti. Alright. So, kita tengok A. A nombor dia lah 403.7. Alright. Untuk 2 angka bererti atau significant figures, kita mesti pastikan tengok 2 nombor sahajalah. Okay, 1, 2. So, kita kena tengok kat sini. Kita nak bundar sampai sini lah maksudnya. So, sebelah kanan nombor 3. 3 akan jadi kosong. So, akan jadi 400. Okay, 400 ni walaupun dia mungkin ada kawan macam sekejap. Kosong ni termasuk dalam angka bererti tak? Okey, kosong boleh menjadi angka bererti. So, dalam keadaan ni, kosong ni dikira sebagai angka bererti sekali lah. So, boleh. So, instead sebelum kita tengok B, kita tengok C dulu. So, C. C dia bagi tahu 799. 7 bersama dengan 8,000. Macam biasa, kita tengok 2 nombor untuk significant figures. Untuk angka bererti. 9, sebelah kanan ni pun 9, so kena tambah 1, tu yang jadi 8,000. 2 ni mempunyai konsep yang sama di mana kosong masih menjadi significant figures. Kosong ni masih jadi abjad angka bererti. So ini betul, ini pun betul lah. Yang ni pula pun sama. Okey, kita kena ingatlah nombor selepas titik. Kalau ada nombor titik ni, nombor di sebelah kiri titik, kalau kosong, ini tidak dikonsider sebagai angka bererti. Kita tak akan kira lah. Okay. So, kita akan mula daripada 5, 9. Dan jadi 0.60. Konsep masih sama, kosong di sebelah titik, di sebelah kiri titik tak dikira. Okay. Sebelah kanan ini semua kita kira lah. Okay. 6.60. So, ini adalah 2 angka bererti. Masih betul. Now, kenapa B salah? That's the question. Saya rasa ada mungkin beberapa macam confuse kan. Kenapa B salah? Sebab semua nombor kosong selepas titik perpuluhan kalau sebelah kanan. Okey, ada nombor yang bukan kosong. Contoh nombor 6 ni kan. Semua nombor kosong selepas ni akan dikira sebagai angka bererti. Okey, semua kosong akan dikira sebagai angka bererti. So dalam keadaan ni 1.8, okay, di mana betul lah kita nak tengok 8 ni sebenarnya angka bererti kita. Betul. Okay, sebab 1 dengan 8 ada 2 nombor angka bererti kan. So tengok kanan 4, so jadi kosong. Okay. Macam saya katakan tadi, disebabkan kosong ni dikira sekali, masalah dekat sini ialah kosong di sini.
dia menjadikan nombor ini adalah 3 angka bererti, which is salah. Walaupun bundar dia betul tu sebab jawapan dia B lah. Okay, macam tu saja. Okay. Kalau nombor 4, okay. Kita tengok pula nombor 4. Okay. Rajah 3 menunjukkan 2 buah poligon P dan Q. Poligon P ialah image bagi poligon Q. Bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. So ini adalah image, ini adalah objek. Antara titik A, B, C dan D, yang manakah adalah pusat putaran? Okey, kita ingat balik. Ianya adalah satu putaran 90 darjah lawan arah jam. Kita zoom balik. Lawan arah jam bermaksud bergerak ke sinilah. Okey. Kita pakai jam biasa. Okey. Jangan pakai jam Arab. Jam Arab betul balik. Okey, ke jam biasa dia bergerak ke kiri lah. Gerak macam tu. So ini adalah objek. Ini adalah image. Jadi pertama sekali kita nak kena bayangkan mana titik yang sama. Mana titik yang kalau digerakkan adalah kawan dia lah. So kalau kita boleh chat. Kalau kita tengok titik atas ni lah katakan. Titik atas ni tengok. Dia akan sama dengan titik yang ni. Alright. Kalau titik yang ni, dia akan sama titik yang ni. Okay, biasanya kalau saya suka jadikan hanya 2 sahajalah. Untuk kita double check. So, disebabkan yang ni paling senang kalau kita nak tengok, kita boleh je tarik satu. Pergi kepada mana-mana lah. Awak just tarik garisan lurus. Lepas tu tarik balik kepada yang sama. Daripada sini kita tengok ianya adalah 90 darjah. So cantik lah. 90 darjah. Adakah ianya lawan arah jam? Objek kat sini gerak ke sini. Masih lawan arah jam. Nice. Now. Kalau kita tengok satu je, kadang-kadang satu dia tak ada masalah sangat. So kita check sekali untuk kita check juga untuk satu lagi. Satu lagi kalau kita tarik. Tu, buang baris, tarik. Buang baris. Okay. So dari situ kalau saya macam saya suka buat 3 segi dia lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sini 6. 1, 2, 3. So sini 3. Okay. Kalau kita gerakkan macam tu, bermaksud kita akan gerak 1, 2, 3, 3 dan 6 ni atas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So daripada situ menunjukkan ianya masih 90 darjah melawan arah jam. Buat sini 90, sini 90, so sini pun 90 lah. So kat situ sebab kenapa jawapannya adalah D. Okey. Sekarang kita tengok nombor 5 pula. Okey.
Darjah 4 menunjukkan suatu sisi 4 kitaran J, K, L, M. Okay. Cari nilai X. So kita nak cari nilai X dekat sini. Alright. So, macam mana cara nak cari dia? Pertama sekali kita nak kena ingat balik konsep bukan formula. Kira macam undang-undang lah Undang-undang dalam bulatan. Undang-undang dalam bulatan. Di mana kalau ada 4 segi dalam bulatan yang setiap bucu dia menyentuh dinding macam ni, bermaksud sudut sini dengan sudut sini kalau kita campurkan mesti 180 dan sudut sini dan sudut sini kalau dicampurkan mesti 180. Okey. Dengan undang-undang tu kita boleh cari K, L, M dengan cara kita ambil 102 ni, okey, 180 tolak dengan 102, kita akan dapat jawapan dia ialah 78. So kita tahu sini 78 dan sekarang ini hanyalah 3 segi sahaja. Okay. So basically just 3 segi kita tahu dalam sudut mesti 180, tu dia punya undang-undang dia. Jadi 180 tolaklah semua-semua ni, 32 tolak 78 ni. So kita akan dapat jawapan dia ialah 70. C. Okay, macam tu sahajalah. Alright, next. Seterusnya, kita nak tengok nombor 6 pula. Dia tanya, apakah nilai P? So ini adalah pola jujukan. Jadi cara dia, kita nak kena tahu dia punya pergerakan pola dia lah. Kan? Ada beberapa cara kita boleh buat lah. Antara cara yang biasa kita buat, first, kita ambil nombor besar dengan nombor kecil, kita boleh tolakkan dia. Okay, kita tolakkan dia, kita akan dapat satu nilai. Daripada nilai tu kita cuba gerakkan. Sama tak? Kalau tak boleh, kita cuba tolak pula. Okay, kalau tak boleh, kita cuba bahagi ke, darab ke, macam tu lah. Okay. So kalau kita buat konsep macam tu, sama ada you nak try to darabkan ke, nak try to bahagikan ke, macam mana, awak akan jumpa sebenarnya setiap pergerakan ini adalah darab 3. 1.3 darab 3 akan dapat 3.9, di mana kalau 35.1 darab 3 kita akan dapat 105.3. Jadi kita boleh assume dia 3 lah. So dari situ kalau awak darabkan 3.9 dengan 3, kita akan dapat nilai dia ialah 11.7 dan seterusnya kita darab. Kalau kita darab lagi dengan 3, kita akan dapat 35.1 dan seterusnya. So itu adalah jujukan, pola jujukan ya. Macam tu je lah cara dia. Okay, seterusnya nombor 7. Darjah 5 menunjukkan sebuah poligon P, Q dan QR. Sebuah darjah 5 menunjukkan sebuah poligon. P, Q dan QR ialah sama panjang dan T ialah titik tengah US. Okay, antara gambar berikut yang manakah paksi simetri poligon tersebut? Paksi simetri, kalau kita ingat balik, maksud paksi simetri bermaksud kalau kita lipat dia, contoh kalau saya ada 3 segi lah kata kalau kita lipat dia,
dia punya lipatan tu akan sama kanan dan kiri. Jadi di sini kita akan perasan sebenarnya lipatan dia hanya ini sahaja. Jawapan dia A. Itu sahaja momen di mana kalau kita lipatkan, kita akan dapat kiri dan kanan dia samalah. So jawapan dia A, betul. Nice. Okey, seterusnya. Rajah 6 menunjukkan sebahagian poligon sekata dengan keadaan sudut H lebih kecil daripada sudut K. Okey. Alright. H lebih kecil sudut dia berbanding sudut K. Itu keyword yang penting lah. Berapakah bilangan sisi poligon yang mungkin bagi poligon itu? So ada 5, 6, 7 dan 9. Alright. So cara dia, disebabkan dia bagi tahu kita ini adalah poligon, mesti poligon sekata pula. Okay, bagi tahu pun poligon sekata exactly. So maksudnya dia bagi tahu kita poligon sekata, dia bagilah kita sudut-sudut dia. So sini ada 90 darjah, sini ada K, sini ada H. So H mesti lebih kecil daripada K. Kalau kita tengok movement dia ni, bermaksud K ialah sudut dalam dan H ialah sudut luar lah. Dan dia dah bagi kita beberapa sudut yang ada, iaitu 5, 6, 7 dan 9. Jadi cara dia lah, first kita cari sudut K. Macam mana cari sudut K? Macam biasa kita ada formula kita, iaitu bilangan sudut tolak 2 darab 180 bahagi dengan berapa banyak bilangan sudut dia. Okay, kita ada bilangan sudut, iaitu katakan kita ambil satu lah, kita ambil 5. Katakan 5 tolak 2 dalam kurungan darab 180. Kita bahagikan dengan 5, kita akan dapat 1 untuk satu sudut dia lah, iaitu 108. Okay, itu K. Seterusnya nak tahu H. H ialah sudut baki. Okay, kalau kita tengok ialah sudut baki selepas 90 dan juga K. Okay, dan itu satu bulatan, so 360. So apa bila kita buat, H ialah 360 tolak 90 tolak sudutnya ada 108 lah. Kita akan dapat H, jawapan dia ialah 162. So dari sini kita tengok H lebih besar daripada K. Tapi dia bagi tahu kita H mesti lagi kecil daripada K. Jadi awak boleh cuba je lah seterusnya. Cuba dan awak akan perasan sebenarnya jawapan dia ialah 9, di mana kalau awak buat style tadi, cara sama je. Okay, cara sama, awak akan dapat K dia ialah 140 dan H dia ialah 130. So dari sini H adalah lebih kecil pada K, so dengan tu jawapan dia ialah D. Okay, so konsep dia macam tu sahaja. Seterusnya, antara berikut yang manakah adalah setara dengan 15 dan 8? A. Jawapan dia ialah C. Okay. Kenapa jawapan dia C? Sebab
kita nak kena pastikan di antara semua-semua ni, mana satu yang akan kembali balik kepada 15 nisbah 8. Okay. Kalau kita tengok nombor C ni, apa yang berlaku ialah, first, daripada 3/4 nisbah 2, kita boleh jadikan first nisbah biasa lah itu. Akan jadi 15/4 nisbah 2. Kalau kita darabkan kiri dan kanan ni dengan 4, kita akan dapat nisbah dia ialah 15 nisbah 8. So, ianya samalah. Okay. C ni setara lah. Sama. Equivalent. Sama. Setara. Sama. Istilah perkataan sama lah. Setara. Itu jawapan dia. Okay, next. Kalau ada yang tak sure boleh terus tanya sebab saya pun akan tengok chat sikit-sikit. So siapa-siapa yang mungkin baru masuk minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda, nama penuh anda juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran pada hari ini. Okay. So nombor 10. Apakah gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 4, 12 dan 20? Okay. So untuk GSTK, kita boleh pakai GSTK biasa je lah. In this case, kalau macam apa yang saya suka buat pembahagian serentak. So dengan cara ni ialah first kita lah 4, 12, 20. Okay. So kita just bahagikan dia sahajalah. Okay. Bahagikan dia first, mana so apa yang kita boleh bahagi semua terus. Kalau kita check, tengok betul, kita boleh bahagi dengan 4, di mana 4 bagi 4 akan dapat 1, 4 bagi 12 akan dapat 3, 4 bagi 20 akan dapat 5. Sebabkan ini GSTK, kita kena pastikan hujung dia semua jadi 1. So, boleh bahagi dengan 3 di mana akan dapat 1, 1 dan 5. Okay, hanya 3 je kita boleh bahagi. Lepas tu 5, 1, 1, so akan jadi 1, 1, 1 lah. Okay. Seterusnya kita darabkan je semua ni. 4 darab 3 darab 5, so kita akan dapat jawapan dia ialah 60. So jawapan dia ialah D. GSTK. So macam tu cara dia buat GSTK. Kita just bahagikan dia sampai semua jadi 1 dan kita ni. Okay, untuk gandaan sepunya terkecil. Okay, FSTB. Satu lagi. Seterusnya tengok nombor 11. Apa yang dia minta? Dia minta permudahkan. So kita cuba untuk mudahkan dia lah. Okay. Ada satu benda yang boleh kita buat kalau kita tengok balik. 2N ni okey biar, tak ada apa boleh buat. Tapi 24MN kuasa 3, kalau kita tolak dengan 4MN, kita boleh kecilkan dia. Okay, kita boleh faktorkan dia untuk dapat 4N 6N kuasa 2 tolak 1. Okay. Bahagikan dengan 4, bahagikan dengan 2N. Sebab situ kita boleh kecilkan, akan dapat 2 lah. N dengan N boleh bahagi, 2 dengan 4 dapat 2. So kita akan dapat 2, 6MN kuasa 2 tolak 1. So jawapan dia ialah D. Settle. Ini yang paling mudah yang kita boleh dapatkan. Okay. So tu untuk soalan nombor 11. Kenapa jadi 2?
Dua-dua-dua. Dua-dua-dua. Dua-dua-dua mana? Ni. Dua-dua-dua macam mana? Yang tu ke? Tu just kita Ya, bahagikan ya. saja. 4N bahagi dengan 2N. Kalau saya boleh kejap 4N. So 4N, kalau saya buat kat sini kejap 6MN kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 4. Kejap, bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2N. Okay. Sebabkan ini adalah pendaraban, so kita boleh terus bahagi sahajalah. Ada N kat bawah, ada N kat atas, boleh bahagikan yang bukan dalam kurungan. Okay, keyword dia yang bukan dalam kurungan. So N ni kita boleh buang. 4 dengan 2 kalau kita bahagikan, kita dapat 2. So apabila ni semua dibahagikan jadi 1, kita boleh buang sahajalah. Itu yang jadi jawapan dia 2, 6N kuasa 2 tolak 1. Okay. 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 Oops. Okay. So sekarang 1/9 dalam kurungan N darab 27 bersama dengan 3, cari nilai N. 27 kita boleh turun ke bawah, kita akan dapat 1/9 dalam kurungan N bersamaan dengan 3/27. Kalau kita kecilkan, kita akan dapat jawapan dia adalah 1/9 dalam kurungan N bersamaan dengan 1/9. So in this case, dua-dua dah sama. So maksudnya kita dapat tahulah sebenarnya nilai N ni adalah 1. So jawapan dia A. Macam tu je. Simple je sebenarnya ni. Okay. Okay. Antara titik berikut yang manakah terletak pada garis lurus 3x tambah 4y bersamaan 30 per 6. Ya. Ya. Saya check sekejap. Oops. So ni actually jawapan dia ialah D. Di mana ianya negatif 4 dan juga 12 lah.
Okey. Okey. So basically apa yang antara yang boleh kita buat Apa yang boleh kita buat? First, kita ambil je titik ni sebab kita dah ada persamaan, betul? Persamaan kita lah 3x tambah 4y bersamaan dengan 36. Alright. So, sekarang ni dia bagi tahu kita 3x tambah 4y mesti dapat 36. Jadi bermaksud kalau kita ambil titik ni mana-mana, kita letak kat dalam persamaan ni, kita patutnya akan dapat nilai 36 lah. Baru dia duduk atas garisan. Dia bukan duduk luar daripada garisan. So basically kalau awak try, ini ingat sebelah kiri ni x, sebelah kanan ni y. So kalau kita masukkan, ini kita akan dapat tadi kotak senang dan 23, 27 itu lebih kurang. Yang ni kita akan dapat lebih kurang, ini 27. Yes, ni 27. Ini dapat 108, yang ini dapat 23. Yang ni je kita dapat 36. So dari situ jawapan dia ialah D lah. So macam tu cara dia. Dia simple. Cuma kena faham, kena tu last sekali sebenarnya kena banyak faham soalan je lah. Okay. Oops. 14C. 14 C. cacing. Alright. So betul jawapan dia cacing. Macam mana dia cakap fakturkan sahaja, so kita fakturkan sahajalah. Kita keluarkan. Okay. Apa yang ada x, okay, x1 je ada, so kita tak nak fakturkan. 3, 12, sifar 3 ada 3 dan 12, so jadi 3 x tambah 12 bahagi 3 akan dapat 4. So dapatlah 3 dalam kurungan x tambah 4. Settle untuk faktor nombor 14. Why too fast? I am actually. Dia diberikan 7n per 5 bersamaan dengan m. Ungkapkan m dalam sebutan n. M dalam sebutan n. So maksudnya dia nak m dalam sebutan n lah. Okay. So dari situ kita dah ada 7m sama dengan 7n per 5 bersama dengan 2 bahagi m. So 7n per 5 bersamaan 2 tolak m. M boleh naik, 5 boleh naik. So dapat 7m. N bersamaan dengan 2 kali 5 dapat 10. Okay. 7 dengan n ni boleh bawa turun lah. Okay. So kita dapat m bersamaan dengan 10 per 7n. Dan settle lah, dapat lah. Sebab tak nak kecilkan lah. 10 dengan 7 tak boleh nak kecilkan dah. So settle lah kat sini. Okay. Depan dia ialah C Okay, nombor 16. Nombor 16. Rajah 7 ialah pektograf yang menunjukkan bilangan gelas jus yang dijual. Oleh sebuah kantin sekolah pada satu minggu. Bilangan gelas jus oren yang telah dijual tidak ditunjukkan. Okey, apple, nenas, oren. Satu ni mewakili 15. So, this one is about 45 and something lah. Diberi bahawa bilangan gelas jus nanas ialah 20% daripada jumlah bilangan gelas minggu itu. Hitung bilangan gelas jus oren yang telah dijual. Okay. So first
Macam biasa, kita ambil tahu dulu berapa sebenarnya nilai-nilai semua-semua ni. So, satu ni mewakili 15. Warna nenas mewakili 3. Bagi tahu apa? Nenas adalah 20%. So, maksudnya 45 ni adalah 20% daripada keseluruhan. Kan, penjualan kan? Terus. Okay. So, dari situ kita boleh cari jumlah keseluruhan dengan cara 45 bahagi dengan keseluruhan, katakan saya letak X. Kalau kita darab dengan 100, mesti bersamaan dengan 20. Okay. So, kita akan dapat X bersamaan dengan 225. Okay. So, kita bahagikan akan dapat 0.2. X naik turun 45 bahagi 0.2, kita akan dapat 225 lah. So, kita dah tahu kuantiti apple, kita dah tahu kuantiti apple, kuantiti nenas. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total ada 10. Satu tu mewakili 15. Jadi apa yang boleh kita buat? Maksudnya untuk oren akan bersamaan dengan 225. Kita tolak dengan 10 darab 15. 50 pula. Okay. So kita akan dapat nilai oren ialah 75. So 75 lah C. Okay, macam tu je untuk nombor 16. Seterusnya nombor 17. Sebuah van bertolak dari bandar P pada pukul 9 pagi dan tiba di bandar Q pada pukul 2 petang. Diberi bahawa jarak di antara bandar P dan bandar Q ialah 156 km. Hitung laju purata perjalanan van itu dalam kilometer. Okay, sebuah van bertolak dari bandar P pada pukul 9, tiba bandar Q 2 petang. Diberi bahawa jarak antara bandar Q, bandar Q adalah 100 km. Hitung purata perjalanan. Hitung laju dia. Okay, kilometer per jam. So first, kita dah tahu dah jarak kilometer dia. Okay, cantik, settle. So kita nak tahu masa je lah. Okay, kita kena cari masa je lah. So 9 pagi sampai 2 petang berapa lama? 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 jam. So 5 jam kan? Jadi dia cakap kilometer per jam, just 156 bahagi 5 sahaja. Kita akan dapat 31.2 kilometer per jam. Macam tu je sebenarnya. Okay. Okay. Nombor 18. Okay. 20 keping kad yang berlabel dengan nombor siri 21 sampai 40 dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Keping kad diambil secara rawak, hitung kebarangkalian mendapat kad dengan gandaan 5. Hitung kad dalam gandaan 5. So kita ada 21 sampai 40. So di antara ni mana yang gandaan 5? Gandaan 5 ialah 25 lah sebab 20 tak termasuk. Sebab dia start 21, 25, 30, 35 dan juga 40. 2 kan?
So 4 sahajalah. So daripada situ kita tahu kuantiti untuk gandaan, saya tulis 5 kat sini. Untuk gandaan 5 adalah 4 sahaja, iaitu 1, 2, 3, 4. 25, 20, 35 dan juga 40. 4. Dia cakap apa? Kepada kalian ambil sekeping kad sahaja. So sekeping kad sahaja, apa yang boleh kita buat ialah kita ambil gandaan 5 iaitu 4 bahagi dengan jumlah kad keseluruhan iaitu 20. Kita akan dapat 1/5. Kita kecilkan dapat 1/5. So kebarangkalian setiap kali 5 kali kita ambil, sepatutnya kita akan dapat sekalilah kemungkinan yang kita boleh dapat. So kebarangkalian hanyalah berapa banyak yang boleh kita dapat, okey, dengan keseluruhan yang ada kat situ. So itulah kebarangkalian kita, itulah kemungkinan kita untuk dapat. Dalam keadaan ni ialah 1/18. Settle. 19. Senaraikan semua integer x yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan x tolak 2 lebih kurang daripada 1 dan 4 tolak 3x lebih rendah daripada 10. Saya rasa kita dah buat sikit hari tu yang ni. Tak apa. Saya try je. Okay, senaraikan semua integer x yang memenuhi kedua-dua ketidaksamaan x tolak 2 lebih rendah daripada 1 dan 4 tolak 3x lebih rendah daripada 10. First kita just selesaikan ketidaksamaan lah. Paling mudah sebenarnya kita cari ketidaksamaan untuk x dahulu. Okay, kita cari untuk x. So kita ambil yang sebelah sini, kita boleh dapat x tolak 2 lebih rendah daripada 1. So maksudnya x adalah lebih rendah 1 tolak tambah 3. So maksudnya x lebih rendah daripada 4. Settle 1. Okay, ni x lebih rendah daripada 4, ambil yang ni pula. So 4 tolak 3x lebih rendah daripada 10. Berat kanan negatif 3x lebih rendah daripada 10 tolak 4. So x lebih rendah daripada 6/3. So kita akan dapat, ini akan jadi 2. X lebih besar daripada negatif 2. Okay, kenapa jadi negatif? Kenapa? Okay, mungkin kalau ada tak sure. Kenapa dia berubah? Sebab asalnya negatif duduk dekat x kan? Okay, asalnya negatif duduk kat x. So, selepas kita kecilkan yang ni untuk jadi 2, kita darabkan dengan negatif 1 untuk dua-dua. Okay, apabila kita darab dengan negatif 1, bermaksud negatif di sini hilang. Dia berpindah ke kanan lah. Dan kalau kita pindahkan negatif, okay, lambang negatif, dia tukar, kita darab dengan negatif 1 lah, senang. Kalau kita darabkan dengan negatif 1, dia punya lambang ni, dia punya ketidaksamaan ni akan flip. So dia akan jadi x mesti lebih besar pada negatif 1. Jadi dari situ kita boleh jumpa x lah. Iaitu mesti lebih kecil daripada 4. Dan juga mesti lebih besar daripada negatif 2. Okay. Now, tengok betul-betul. Dia tak ada bersamaan. Hanya lebih kecil atau lebih besar sahaja. Bermaksud nombor ni tak termasuk. Okay, nombor 4 tak termasuk. So 3. Negatif 2 pun tak termasuk. So 2 ni tak termasuk. 1 okey. Jawapan dia ialah B. Sorry. Orang tak perasan. Saya pun tak perasan. This one. C. Sorry. Ni 2 tadi. Kita flip 2 ke kanan. Bukan 3. So 1 tambah 2 jadi 3. Okay. So 3 tak termasuk. So 3 tak termasuk. So 2 lah mula.
Sorry. Ini pun sama, negatif 2 tak termasuk. So start dengan 1. So jawapan dia ialah C. Beramai tegur saya. Okey, terima kasih. Ada yang perasan saya tersilap. Saya tak perasan. Alright. Okey, Mazlan menyimpan 2,003% dalam bank dengan kadar faedah 2.5% setahun per annum. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Mazlan jika dia menyimpan selama 2 tahun. So setiap tahun naik sebanyak 2.5%. Selama 2 tahun yang asalnya ialah 2,300. Dia tanya kita punya kadar faedah interest. Alright. So ni kita just kena ingat formula dia, iaitu interest bersamaan dengan jumlah simpan darab dengan kadar faedah. Okay, kadar faedah dengan masa. Itu saja. So interest bersamaan dengan jumlah dia ialah 2.3K, so 2,300 darab dengan 2.5%. So 2.5% lah 2.5% atau kalau tak nak tulis tu boleh juga tulis 0.005. Same thing je. Okay, sama. Darab dengan masa dia ialah 2 tahun. So kita akan dapat interest dia ialah 115 B. Soalan ni dia related dengan, kena ingat formula je. Alright. Your station install may affect the quality of your call. Alright. So tu adalah semua jawapan lah dan juga teknik untuk kertas ujian kita minggu lepas. So ada mana-mana soalan yang mungkin yang tak sure yang mungkin saya boleh ulang lagi sekali? Tak ada So okey lah So senang je kan sebenarnya. Saya tengok juga nombor tu jap. Saya tengok itu semua saya tak ingat exactly matematik. Saya tengok majoriti kalau tak silap lebih kurang majoriti semua 70, 80 ke atas lah. So bagus lah. Alright. You guys semua memang power. Okay. So kalau betul tak ada apa, sekejap saya nak tanya. You guys nak tak saya bagi jawapan dia? Sebab sebenarnya kalau you guys nak tengok lah saya boleh tunjuk cara penulisan jawapan dia. Kalau mungkin you guys nak study balik nanti kan. So saya terangkan je tadi. Kalau saya boleh tunjuk bentuk jawapan dia macam ni sebenarnya. So memang senang sikit lah kalau you guys nak double check ke untuk future use ke apa kan, untuk restudy balik. So jawapan dia sebenarnya semua memang ada dah. Dia tunjuk semua cara jawab dia. Macam this one